Assalamualaikum, saya Riel. Selamat kembali ke channel Maker Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Maker Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, searchkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi tent tour. Okay, saya nak tent tour dan nak review dengan lebih detail sikit lah pasal kemah yang saya baru gunakan ni. Okay, sebelum ni saya pernah buat satu video. Okay, saya tunjukkan cara pasang, lepas tu saya buat review sikit dan saya tunjukkan cara simpan balik kemah ni lah. Okay, ini adalah kemah mountain hiker shelter tent. Okay, so actually apa yang menarik pasal kemah ni, dia sebenarnya bukanlah kemah macam biasa, tapi dia sebenarnya adalah shelter. Tapi kita boleh jadikan sebagai kemah. Cuma yang apa yang tak ada pada kemah ni, dia tak ada inner tent kat dalam, dia tak ada. Dia hanya ada outer layer sahaja. So kalau korang nak tahu apa yang best, apa yang menarik dan apa yang kurang menarik pasal mountain hiker shelter tent ni, korang boleh tengok video ni sampai habis. Okay. Okay, sebelum kita tent tour, kita walk around, kita tengok kemah mountain hiker shelter tent ni. Okay, saya explain sikit lah dia punya sedikit spek yang saya tahu. Okay, kemah ni saiz dia, ketinggian dia 240 cm ataupun 2.4 meter. Dia punya panjang dia tu dalam 5.5 meter lah. Okay, dia punya panjang tu. Okay, dia punya lebar, dia punya kedalaman dia tu dalam 3.3 meter macam tu. So kemah ni sebenarnya dia agak besar, dia punya bukaan dia, dia punya ketinggian dia pun memang sangat tinggi lah, 2.4 meter. So memang sangat luas. So kalau nak pasang memang memerlukan tapak yang besar. Kita tak boleh tapak yang sempit lah dan kena kawasan yang rata. Okay. So dia punya material, dia gunakan polyester dan dia punya PU dalam 2000 mm. So dia punya waterproofing memang okey lah, memang sesuai dengan social Malaysia, tak ada masalah. Lepas tu dia ada silver coating. Silver coating ni dia mengurangkan sikit haba lah. Lagi satu kegunaan silver coating ni, dia akan kurangkan berbayang kalau kita kat dalam dan kita buka lampu, bila dari luar dia tak nampak berapa jelas sangat lah sebab dia ada silver coating. Okay, sekejap lagi saya akan bawa walk around kemah ni, kita tengok apa feature daripada luaran dan juga dalaman dia. Okay, jom. Okay, pada saya kat Malaysia ni tak ramai lagi orang gunakan kemah jenis shelter ni sebab mungkin diorang tak biasa dengan macam mana nak tidur kat dalam lah. So hari ni saya akan tunjukkan cara ataupun satu lagi alternatif untuk korang pilih. Mungkin cara ni dia perlukan sedikit keberanian lah kalau nak gunakan shelter tent ni. Okey, sekarang saya akan bawa tent tour kemah ni dari segi luaran dia dulu. Okey, dari segi luaran, okey, kemah ni dia kalau tengok dari sisi dia bentuk A-shape lah. A-shape tent, bentuk yang basic. Dia ada tiang tengah dan dia tarik kiri kanan, dia bentuk sebagai A-shape tent lah. So dia memang tinggi, 2.4 meter, memang sangat tinggi. So dia basically dia ada 3 opening, tepi kiri kanan sama. Kita boleh buka A-shape macam ni. Dan depan dia ada satu pintu besar yang kita boleh jadikan sebagai awning lah kat depan. Kita boleh tutup kalau kita nak. Kita tak nak dia terlalu besar, kita just boleh tutup habis dan kita buka yang tepi sahaja. So dia punya kemah ni dia sangat versatile lah. Sama ada kita nak dia buka yang depan, yang tepi ni jadi depan, ataupun yang pintu besar ni sebagai depan pun tak ada masalah. Okay, shelter, okay, mountain hiker shelter tent ni dia ada dua warna, dua pilihan warna. Yang ni adalah warna kaki dan dia ada satu lagi warna hitam. Mungkin ramai lebih suka yang warna hitam lah tapi kalau korang yang bukan penggemar warna hitam, warna kaki ni pun cantik. So dia punya material polyester biasa. Okay, dia bukan ripstop, dia polyester biasa. Tapi PU rating dia 2000 mm. Tak ada masalah dengan hujan. Lepas tu dia ada lapisan silver coating. So benda ni dia akan kurangkan haba dalam kemah dan juga dia block. Dia kalau kita pasang lampu kat dalam, dia kurangkan sikit lah bayang-bayang. Okay. So kemah ni dia ada side skirting. Kemah ni sebenarnya dia sesuai untuk kegunaan dalam musim winter lah, dalam musim salji. Kalau untuk luar negara, sebab dia ada snow skirt kat sini, keliling lah sampai belakang, sampai ke depan. Lepas tu kat depan dia ni, dia ada satu tambahan awning. Kita boleh extend ke depan lagi, ataupun kita sebenarnya boleh tarik ke bawah. So kalau kita nak privacy dari depan, kita tak nak nampak terlalu luas, kita boleh turunkan yang awning depan ni, kita pack direct ke bawah. Ataupun kalau kita tak nak, kita boleh gulung saja macam ni lah. Okay, untuk bahagian belakang dia tak ada apa-apa bukaan, dia just ada 3
point untuk kita tarik, untuk kita pack supaya kita boleh lebih tegang lah. Lepas tu bawah dia pun sama, dia ada snow skirt. Okay, so ni gambar daripada belakang lah. Lepas tu dia ada satu tingkap kecil ni. Yang ni sebenarnya untuk sini. Biasa kalau camping yang dekat winter, diorang akan masak dalam tent, diorang akan keluarkan corong lah. Boleh keluarkan corong dekat belakang ni. So kalau tak nak, kita just tutup je. Okay, kat pintu tepi ni sebenarnya kita sama ada kita boleh gulung dua-dua macam ni. Okay, dua-dua side, ataupun kita boleh tutup sebelah macam ni lah. Sebelah lagi kita tutup, sebelah lagi buka. Ataupun kalau malam, biasa saya akan tutup dua-dua lah untuk privacy. Okay, waktu malam boleh tutup lah, tutup habis. Sebelah sana pun boleh tutup. Yang depan ni pun boleh tutup. Okay, sekarang kita akan tengok bahagian dalam lah. Ni saya punya layout lah, supaya korang boleh dapat gambaran macam mana nak tidur dalam shelter tent ni. So dia ada dua pilihan lah untuk sleeping system. Boleh pasang satu inner tent macam ni. Okay, ni saya gunakan saya punya Nature Hike 4% tent. So saya tak pasang yang luar, just pasang yang dalam saja. So ni boleh tidur dua orang. So lagi satu, korang boleh gunakan camping bed macam ni. Okay, camping bed sebenarnya boleh letak dua. Satu sini, satu kat sebelah sini. Okay, so total saya rasa selesa boleh tidur 4 orang lah. So kat area sini kita boleh set up common space yang simple lah. Macam ni saya just letak satu meja daripada payung camp ni. Lepas tu ada satu camping box IRG camper. Lepas tu ada camping rack untuk tempat masak. Lepas tu ada water tank kat sini. Lepas tu just ada satu kerusi. Camping bed ni pun saya jadikan sebagai tempat duduk lah kalau waktu siang. Okay, lepas tu ada satu triangle rack ni untuk kita gantung kita punya perkakasan masak lah kat belakang ni. Okay, yang ni ada satu tong sampah. So kira dah complete lah untuk kita punya setting untuk tidur bermalam. Okay, untuk camping lebih kurang selesa lah untuk 3 hari 2 malam macam tu. Okay, untuk gantung kipas dengan lampu, kat dalam ni dia tak ada hook lah kat atas. Betul saya just ikat tali melintang macam ni. So saya boleh gantung satu kipas, ni daripada GC Life, ceiling fan. Lepas tu saya gantung lampu lighthouse daripada payung. Lepas tu ada lampu Nature Hike. So just nice lah dekat tengah-tengah macam ni. Okay, so saya nak share sikit apa yang paling saya best pasal shelter tent ni. Satu, dia memang sangat mudah dipasang lah. Macam hari tu saya pasang, first time saya pasang agak struggle, tapi second time saya pasang memang sangat cepat. So cara dia mudah je, just lebih kurang macam pasang one pole tent. First kita pack low keliling. Okay, dia punya yang point 4 point utama. Lepas tu kita naikkan pole sebelah-sebelah. Lepas tu terus siap dan kita pack je lah tali untuk supaya dia lebih tegang. Okay, pada saya pasang dia memang tak susah, memang sangat sekejap, seorang pun boleh. Okay, yang kedua, kemah ni dia lain daripada lain lah. So kalau korang tengok, dia memang sangat unik lah. Dia tak macam kebiasaan kemah. So kita dari segi dalam, kita boleh ikut kita punya cita rasa, kreativiti kita nak sleeping system macam mana. So kalau korang nak camping bed semua pun boleh. Kalau nak pasang 2 inner tent pun saya rasa muat lagi. So benda tu memang sangat versatile lah kemah ni. Okay, lepas tu dari segi ventilation pun agak cemerlang sebab dua-dua pintu depan dan kiri kanan dia memang sangat besar. So tak ada masalah dia punya ventilation lah, memang pengudaran dia memang maksimum. Okay, sekarang saya share apa yang saya kurang suka lah pasal shelter tent ni. Okay, satu, dia memang firstly untuk orang yang tak biasa mungkin akan rasa janggal lah sebab dia tak ada inner tent. So korang kena fikir lain, korang kena fikir solution untuk tidur kat dalam lah. So kalau korang tak biasa memang agak sukar sikit lah. Dari segi safety pun dia agak kurang sikit sebab yalah dia tak ada inner tent. So korang kena pilih campsite yang selamat untuk mengelakkan daripada haiwan-haiwan yang boleh merayap yang untuk masuk ke dalam kemah lah. Lagi satu, dia punya belakang ni dia tak ada tingkap. So pada saya dia agak sikit masalah lah. So bila kita tutup, dia akan rasa berkuap, especially kalau kita dekat tempat yang berangin. Memang angin dia akan stuck kat sini. So benda ni akan susahkan kita ni lah nak pasang dan nanti dia akan bergoyang-goyang. Okay, so memang agak susah sikit. Macam itu first time saya pasang memang tempat berangin. So kawasan ni memang dia akan menyukarkan lah. Okay, sebab dia tak ada opening kat sini, tak ada tingkap ke apa.
So angin dia tak lepas, dia akan jadi lebih susah lah bila nak pasang. Lagi satu, kemah ni tak ada permanent ventilation, dia tak ada tingkap kat atas. So bila kalau kita tidur malam, kita nak tutup semua habis, malam tu dia akan sedikit berkuap, kita perlukan ada kipas. Lepas tu dia akan, condensation dia agak kuat jugalah. So bila dia tak ada opening kat atas ke apa, so wap dia akan terperangkap, so banyak condensation dekat dinding kemah lah. Okay, dah halang-halang hujan, so sempatlah kita buat waterproof test sikit. Sebab tadi hujan lebih kurang dalam tak sampai sejam lah, tapi kejap lebat, kejap perlahan. Tapi pada saya dia masih lagi okey. Sekarang kita tengok kat dalam. Okay, kat dalam okey lah, dia tak ada air masuk dalam, memang kering. Okay, memang kering, cuma sini air masuk sebab sini, dari sini dia rendah. So air dia turun daripada dinding, dia terus ke bawah lah. So air takung kat sini lah. So dalam ni semua kering. Okay, ini semua kering. Air pun tak ada meleleh daripada, air tak ada meleleh daripada atas, semua okey, tak ada masalah. Okay, walaupun kat sini ada lubang, tak ada air apa kat tiang, semua okey. So cuma dalam ni dia berkuap lah, kalau kita tutup memang rasa berkuap. So kena buka satu pintu, okay, dekat sini, buka pintu sini sebab dia tak ada tingkap kat dalam. So memang rasa berkuap sikit. So dari segi waterproof, okey, tak ada masalah. Okay, itu je lah sikit review dan juga saya dah buat workaround setup kemah mountain hiker shelter tent ni. So overall pada saya kemah ni agak bagus lah kalau korang nak satu kemah yang lain daripada lain, korang nak cuba satu eksperimen nak gunakan shelter sebagai kemah. Lepas tu kita boleh ikut kreativiti kita lah. So kalau korang berminat nak dapatkan shelter tent ni, saya akan letak link dekat description. Okay, so nanti korang boleh beli. Harga dia pun tak mahal lah, dalam 700 lebih, dalam 800, memang murah dengan saiz yang besar ni. Memang apa saya, memang satu pembelian yang berbaloi. Okay, so semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.